Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Namahu wa nusallu rasulil karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir. Amma ba'dihi fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabillahil aziz, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Allah Ta'ala fillahi syaqqun fatiris samawati wal ard. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Wa qala an-nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sirjanul mu'min wa jannatul kafir atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia taufik inayah dari Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah taala beri kekuatan kepada kita untuk taufik dan inayah dari Allah taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita berada di dalam pengetahuan Allah, belas kasih Allah taala. Mudah-mudahan kita berada di dalam pengetahuan Allah taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan harmoni, hidup dalam keadaan aman walaupun pandemik. Itu makhluk tuan-tuan sekalian. Hari ni banyak orang cerita bondo tu. Memang keliling kita cerita pasal bondo makhluk tu. Tak pernah nak cerita, bukan tak pernah lah, kurang sangat cerita mengenai kehebatan kebesaran Allah. Sedangkan penyakit tu turun daripada Allah Ta'ala. Yang menyelesaikan masalah tu pun Allah Ta'ala. Jadi semua itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Jangan kita jadikan hidup kita, diri kita ni tuan-tuan sekalian bergantung pada makhluk semata-mata. Kecuali diri kita ni kita sorahkan kepada Allah. Sorah kepada Allah bukan seperti puak-puak Jabariyah. Sorah bulat-bulat, langsung tidak melakukan apa-apa pendekatan ataupun langsung tidak melakukan apa-apa usaha. Sedangkan Allah Ta'ala beri kita akal. Bahkan dalam kitab Syarah Matan Ummu Al-Barahin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita akal. Nak hukum akal yang dibahaskan, makna nak lihat kehebatan kebesaran Allah Ta'ala ini dengan akal. Baik, hari ini kita nak bicara ataupun kita nak muzakarah perbincangan kita dalam kitab Minhajul Abidin, Jalan-Jalan Para Abid, yang dikarang oleh Hujatul Islam Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Minhajul Abidin, Jalan-Jalan Para Abid ataupun jalan-jalan orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, ahli ibadah. Ahli ibadah yang ada ilmu, lepas itu ada ilmu ibadah apa yang dia perlu lakukan. Adakah sesuatu ilmu itu boleh sesuka hati kita melakukan sesuatu ibadah. Baik, kita teruskan. Saya berkata dengan taufik Allah. Tuan-tuan lihat ayat pertama pengarang. Saya berkata dengan taufik Allah Ta'ala. Jadi pengarang ni meletakkan apa yang dia nak bicara itu, apa yang nak nulis itu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Apa dia nak bicara, apa yang nak nulis itu semata-mata kerana Allah. Saya berkata dengan taufik Allah. Saya berkata dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang menuntut kelepasan dari segala kebinasaan. Wahai orang yang menuntut kelepasan. Okey, kita menuntut kelepasan daripada segala kebinasaan. Kita menuntut kelepasan daripada segala kebinasaan. Siapa ulama kata? Wahai orang yang menuntut. Orang yang mahu tahu. Orang yang menuntut kelepasan diri daripada segala kebinasaan. Kita menuntut kelepasan daripada segala kebinasaan, kata ulama. Dan yang menuntut ibadah yang benar-benar ikhlas terhadap Allah Ta'ala. Jadi menuntut ibadat yang benar-benar ikhlas terhadap Allah. Kita menuntut kelepasan daripada kebinasaan. Kita kena ibadah. Kita kena jadikan diri kita ni hamba. Hamba yang macam mana? Hamba yang mengetahui ibadat. Hamba yang mengetahui apa kita buat ni satu ibadat yang hebat. Ibadat kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menuntut kelepasan. Lepas tu orang yang menuntut ibadat yang benar-benar ikhlas terhadap Allah. Semoga Allah memberi taufik kepada anda. Taufik apa? Kekuatan. Jadi
kita kadang-kadang orang tu ada ilmu tetapi ibadat tak ada. Ilmu ada, kekuatan nak melaksanakan ilmu tu tak ada. Dia tahu sembahyang itu wajib, aurat itu wajib, zakat itu wajib, puasa itu wajib. Dia tahu kewajipan-kewajipan. Dia tahu benda-benda yang salah itu perintah larangan Allah Taala itu dia tahu, tetapi kekuatan nak melepasi tu. Itu sebab dua-dua benda kita kena ambil, tuan-tuan. Dua-dua benda, perempuan sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah. Dua-dua kita kena ambil. Satu adalah ilmu, wajib kita belajar. Tapi itu ibadat itu. Ibadat itu pun wajib kita laksanakan. Ada ilmu tanpa ibadat. Ilmu ada, ibadat tak ada. Seperti orang Yahudi. Apabila ada ibadat tanpa ilmu. Seperti puak-puak Nasara. Nasara, tuan-tuan lihatlah. Banyak ritual, tuan-tuan sekalian. Banyak quraian. Banyak quraian, banyak ritual. Tetapi dia tak tahu. Ilmu dia tak ada. Makna dia buat tu semata-mata untuk melepaskan keinginan ataupun kegembiraan dia. Jadi sebenarnya kita pun tuan sekalian, apabila ilmu ada, jadi ibadat kita kena ada. Ibadat berdasarkan ilmu yang betul. Itu sebab ulama bagi tahu, ketahuilah bahawa perkara pertama yang diwajib ke atas anda ialah anda berilmu. Betul? Apabila sebelum adanya ibadat, maka wajib ada ilmu. Maka sesungguhnya ilmu itu merupakan paksi yang menjadi tempat perkisaran edaran ibadat anda. Jadi ilmu lah menentukan ibadat itu betul atau salah. Apabila ilmu itu salah, maka ibadat akan jadi salah. Orang yang melakukan ibadat tanpa ilmu, ibadat akan jadi sesat. Ibadat tanpa zikrullah, ibadat akan jadi lalai. Itu sipir yang kita kena tahu, tuan-tuan sekalian. Kronologi akan ilmu itu, perjalanan akan ilmu. Jadi ilmu ada, tetapi ibadat tak ada. Tak jadi apa? Ibadat ada, ilmu pula tak ada. Dia akan jadi sesat. Mana-mana tempat lah. Ajaran-ajaran sesat ni, dia jadi sesat sebab ilmu tak ada. Nak kisah Ayah Pin Haji Kaha, ataupun kisah-kisah Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, puak-puak Syiah, Imamiyah, Ja'fariyah. Lepas tu Syiah, banyak Syiah pun ada dua boleh. Syiah Imam dua boleh lah, Syiah itulah. Kalau tuan-tuan lihat di Makkah ataupun di Iran, dia orang bukan tak semayang, dia orang semayang. Tapi cara semayang itu bukan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah bagi tahu dalam satu hadis, sembahyanglah, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Jadi memang kita tak boleh nak lihat Rasulullah semayang hari ini sebab Rasulullah dah wafat. Jadi yang ditunjukkan oleh alim ulama, wal ulama warasatul anbiya. Ulama itu waris Nabi. Jadi apa yang ulama tunjuk, itulah yang ditunjuk oleh Rasulullah. Kadang-kadang orang ni, dia punya paning itu, sasau itu, nak baca Al-Quran seperti Rasulullah baca. Persoalan dia dengar ke Rasulullah baca. Dengar ke Rasulullah baca, dah wafat 1500 tahun. Jadi tak dengar Rasulullah baca, kita nak pergi ke mana? Pergi kepada alim ulama lah. Alimnya yang orang yang berpengetahuan dengan ilmu dia mengenai hadis Nabi SAW. Kita tak pernah lihat Rasulullah bersabda live depan mata kita sebab Rasulullah dah wafat. Jadi kita nak dengar siapa? Nak dengar alim ulama lah. Jadi dengan ilmu itulah yang menyelamatkan kita. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang betul. Apabila ilmu kita salah, automatik ibadat kita akan jadi salah. Jadi itu sebab ada ajaran-ajaran sesat ni, tuan-tuan sekalian, pemahaman dia tentang apa kemahuan kehendak Allah Ta'ala. Kalau buat Daesh ataupun Wahabi ni, tuan-tuan sekalian, dia anggap yang orang yang tak ikut atau tak selari dengan dia tuduh terus sebagai ahli bid'ah. Ahli bid'ah dalam kepala otak dia, orang yang sesat, kafir. Lebih tu sebab dia bantai orang Islam, dia tak bantai orang-orang kafir harbi, dia pantai orang Islam, tuan-tuan sekalian. Itu yang membuatkan pemahaman dia salah. Apabila pemahaman itu salah, ilmu itu salah, makanya perkisaran kepada ibadat itu pun akan jadi salah. Kita faham kan, sembahyang awal waktu, jangan lewat-lewat. Kita pun tak apa waktu sembahyang lama. Kadang-kadang zuhur sampai kompet 20. Kalau ada musyaqqah tak apa. Ni kadang-kadang tak ada musyaqqah. Yang kita ingatkan waktu itu boleh bila-bila kita buat. Sedangkan sunnah Rasulullah SAW awalkan sembahyang. Jadi 3 benda kena awalkan. Yang pertama, sembahyang. Yang kedua, orang mati copet ke bumi. Yang ketiga, wanita yang ada jodoh tu, jangan tunggu lama-lama, yang ada jodoh copet kan kahwin. 3 benda. Ini kadang-kadang suruh copet kahwin, tak nak kahwin. Memilih lah itu ini. Itu yang kadang-kadang membuat kan kesalahan faham gitu.
Kalau contoh buat poligami, tuan-tuan sekalian, Allahu Rabbi. Tak ada nampak kebaikan pada si suami yang nak poligami. Asal-asal poligami salah lelaki. Asal-asal poligami salah lelaki. Tak pernah batu lelaki ni. Asyik suami yang salah. Saya senang ni tuan-tuan sekalian. Apabila orang yang berkata macam tu, saya cari kau ke akhirat nanti. Siaplah kau, saya kojokan juga. Nah, bukan kita tak mampu. Bukan kita tak ini kan. Nah, kadang-kadang perempuan ni yang bini kamu tu tak nak faham. Nah, kalau nak perfect suami tu tak ada, kita bukan nabi. Nah, dia tak faham dari sudut rezeki, dari sudut keamanan, keseronokan. Itu yang kita nak pandang. Asal nak jadi lepas tu bini nombor 2 ya perampeh. Bini nombor 2 ya perampeh. Banyak bondo kono soal ke akhirat nanti jawablah kau bini pertama ni. Tak beritahu. Saya bukan berani warna ni, tak takut kat mana ini tuan-tuan. Tu cakap selu-selu itu tidak dengar kan, mana yang dengar nak bagi tahu salah bondo ni. Apa bojono lah, apa bondo semualah. Apabila bahagian akidah ke, bahagian fiqh ke, bahagian tasawuf ke, bahagian pemahaman ayat Al-Quran, hadis Nabi ke tuan-tuan sekalian, apabila tidak mempunyai ilmu yang betul, dia akan jadi bodoh salah. Lepas tu sebar pula innalillah. Salah juga tuan-tuan sekalian. Ketahuilah bahawa ilmu dan ibadah itu merupakan 2 biji permata yang paling berharga. 2 bondo. Paling berharga ilmu dan ibadah. Ada ilmu, ada ibadah. Tak ada ibadah, tak ada ilmu, tak jadi juga. Dua-dua ni paling berharga kata ulama. Sebagaimana yang anda lihat dan dengar bahawa lahirnya karangan yang dikarang oleh para pengarang. Orang tulis buku, para pengarang tulis, lepas tu syarah balik. Ajaran diajar oleh para guru. Nasihat yang disampaikan oleh para penasihat, fikiran yang diutarakan oleh ahli fikir adalah semata-mata kerana kepentingan ilmu dan ibadat. Jadi apa pun yang diterangkan mengenai ilmu, syarah balik, ahli fikir, semua berkisarkan dengan ilmu dan ibadah. Itu sebab dia jadi 2 permata yang sungguh bernilai. Bahkan kerana kedua-dua ilmu dan ibadah inilah maka diturunkan kitab-kitab suci dan diutuskan para rasul. Nabi datang, cerita bab akidah, cerita bab tauhid, cerita bab fiqh. Bahkan kita semayang tak pernah lihat Rasulullah. Lepas tu Rasulullah cerita dalam hadis macam mana semayang, angkat takbiratul ihram, bagaimana nak Fatihah, bagaimana rukuk, bagaimana nak sujud, antara 2 sujud kita tasyahud, lepas tu kita bagi salam. Ini semua bab ibadah. Lepas tu ibadah yang kita nak buat tu wajib dengan ilmu. Bagaimana kita nak taharah, bagaimana kita nak ambil wuduk. Kalau tak kena dengan wuduk, orang patut dia basuh muka dulu, dia bantai basuh kaki dulu. Orang patut kedua basuh kepala, dia basuh telinga dulu. Telinga itu sunat, telinga itu bukan satu rukun dalam ambil air wuduk. Jadi benda tu sekali datang, ada ilmu, lepas tu jalan ibadah, jalan ritual ibadah. Jadi itu sebab apa yang diutarakan, apa yang dihantar oleh Allah Taala, Rasul Nabi ini dihantar untuk bagi tahu mengenai ilmu dan ibadah. Tak ada 2 bondo ni, tuan-tuan sekalian, kita ni tak serupa hidup macam apa yang Allah Taala mahukan. Bahkan lagi kerana kedua-duanya lah maka dijadikan langit dan bumi serta apa yang ada padanya daripada makhluk. Tuan-tuan sekalian, terjadinya lahirnya langit dan bumi ni sebab apa? Di dalam pengetahuan tu ilmu. Ilmu itu adalah sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Sifat ada 20 Allah Ta'ala. Pertama ada nafsiyah, nafsiyah, salbiyah, lepas tu ma'ani, ma'anawiyah. Kalau sifat nafsiyah itu makna yang satu-satu saja adalah sifat wujud Allah Ta'ala. Kalau sabiyah qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadith qiyamu ta'ala bi nafsihi. Lepas tu sifat ma'ani, qudrat, iradan, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Lepas itu adalah sifat ma'ani, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat tu kono ada, wajib pada Allah Ta'ala, tak boleh tak ada. Jadi ilmu ini adalah sifat pengetahuan. Ilmu Allah ni merangkumi. Sebelum adanya qudrat, adanya ilmu. Sebelum adanya iradat, adanya ilmu. Iradat kehendak, qudrat kuasa. Sebelum adanya ilmu iradat ini tuan-tuan sekalian, iradat qudrat ni kena ada di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi ilmu ini adalah merangkumi keseluruhan. Apa-apa hal dengan ilmu. Ilmu Allah, pengetahuan Allah tentang kejadian manusia. Jadi penting tuan-tuan sekalian 2 bondo ni. Awal daripada perbahasan ilmu ini pentingnya apa yang ulama bagi tahu, 2 permata yang paling berharga adalah ilmu dan ibadah. Tak boleh lari ilmu dan ibadah.
Apabila tak ada ilmu, ada ibadah, sesat. Ada ilmu, tak ada ibadah, jadi sesat. Jadi Masya Allah kita tangguh sampai muka surat ni. Yang pertama ni, muqaddimah kita mengenai aqabah ilmu. InsyaAllah nanti kita akan bahas lagi tuan-tuan sekalian mengenai ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW mengenai kemuliaan ilmu. Lepas tu selepas ada ilmu, maka adanya ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi Masya Allah sekian saja perbahasan ringkas kita. Aku liqauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.